Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua kepada rakan-rakan Angka di luar sana. Okey, hari ini Angka bawa di satu video dan Angka akan buat video secara bersiri lah. Hari ini Angka bawa topik bahawa pencucian. Sebenarnya topik ini Angka bawa sebab apa? Sebabkan 2 minggu sudah ada satu syarikat ajak Angka ataupun nanti Angka untuk menjalankan kursus operasi mengeluarkan produk makanan, dan Angka tambah last sekali bonus dalam kursus itu iaitu pencucian. Dan Angka rasa pencucian inilah topik yang bagus untuk kilang-kilang syarikat tuan-tuan dan puan-puan untuk mengelakkan produk kita daripada membazir ataupun terbuang ataupun berlaku kes keracunan makanan. Okay. Kalau video ni memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah subscribe dan like video Angka lagi ni. Okay. Supaya Angka dapat membuat atau mengeluarkan video-video selanjutnya. Okey. Jadi kita pergi kepada topik kita hari ini iaitu pencucian. Okey. Angka gunakan Kun Academy sebagai platform Angka, dan YouTube ni Angka gunakan Angka Kudin punya nama YouTube. Okey. Apa dah pencucian? Ramai orang tahu itu cuci, nak cuci semua sekali tapi apakah faktor-faktor atau perkara-perkara yang you perlu ada sebelum kita buat pencucian? Kita kena buat homework dulu, apa yang kita kena perlu ada, dan juga macam mana kita nak jalankan pencucian. Okey. Persoalan pertama dia, sudahkah anda bersedia untuk menjalankan kerja-kerja pencucian? Jadi kita kena faham apa nak cuci, macam nak cuci tu. Kalau kita dah faham tu, barulah kita boleh mulakan kerja-kerja pencucian. Kalau tidak, besok pencucian kita lakukan tapi tidak sempurna atau tidak mengikut garis panduan yang telah diazizkan oleh Kementerian Kesihatan dan juga oleh UNESCO semua sekali. Okey, jadi kita kena faham macam mana dan bersedia untuk jalankan kursus makanan. Selepas kita bersedia untuk kerja-kerja pencucian pula, peralatan kerja pencucian kita sudah tersedia lengkap untuk digunakan tak? Bermakna kita ada alat-alat pencucian yang lengkap. Alat pencucian kena lengkap. Kalau tak lengkap alat pencucian kita seperti saya beritahu tadi tak akan sempurna. Okey. Dan seterusnya, ada tak kemudahan sokongan untuk membuat kerja-kerja pembersihan? Contohnya untuk memudahkan pekerja tu, kita ada troli untuk mengangkat barang-barang. Pasal apa? Barang-barang pencucian tu banyak. Kerana angkat satu-satu kemungkinan makan masa lama dan juga akan mengelakkan dia pencucian dengan lebih tekun dan juga dengan lebih sempurna. Okey, jadi kita ada alat sokongan untuk supaya pekerja-pekerja pencucian tu dapat mencuci dengan cara bersih dan yang betul. Jadi apa tuan-tuan perlu buat sekarang ni, sebelum buat pencucian, boleh tak senaraikan semua alat atau pencucian yang ada. Dan kalau ada tertinggal tu, beli dan cukupkanlah, supaya pencucian kita besok pekerja dah ada dah, alat pencucian pula tak lengkap. Macam mana pekerja nak mencuci kalau peralatan dia tak lengkap? Kemungkinan pencucian dia tak akan sempurna. Jadi bila pekerja dah siap dah, alat pencucian dah siap dah, ada beberapa soalan akan timbul. Banyak soalan akan timbul. Berhenti sebentar, tengok dulu apa soalan-soalan dia. Sabun apa nak pakai, dekat mana nak basuh, macam mana nak basuh. Peralatan dah ada dah, pekerja dah ada dah, tapi nak mencuci macam mana? Okey, ini akan bawakan berapa-berapa faktor yang you all kena faham sebelum kerja-kerja pencucian dijalankan. Persoalan timbul ni Angka pecahkan kepada 6, mungkin lebih daripada ini, tapi inilah asas 6 yang you all kena jawab sebelum kerja pencucian tu tuan jalankan. Nombor 1, apa perlu dicuci? Nombor 2, bagaimana nak mencucinya pula? Nombor 3, bila kena cuci? Nombor 4, siapa perlu mencuci? Nombor 5, apa parameter pertimbangan pencucian tu? Nombor 6, apa penentu keberkesanan kita punya cucian tu, berkesan tak berkesan? Ini 6, kalau you boleh jawab, insya-Allah tempat you akan bersih dan cara pencucian you akan betul. Angka pergi satu-satu supaya kita tidak silap dan kita boleh faham kenapa 6 persoalan ni Angka timbulkan. Okey. Soalan pertama dia tadi, apa perlu dicuci? Ini paling musak. You nak cuci apa? Kalau tak tahu apa nak cuci, you tak akan cuci apa-apa pasal you tak tahu apa perlu cuci. Jadi sebenarnya yang pertama ni, maksud dia apa perlu cuci itu ialah
perkakas dan kawasan. Inilah perkara yang perlu cuci di kilang-kilang dan juga premis tuan-tuan dan puan-puan. Perkakas dan kawasan, maknanya perkakas-perkakas dan kawasan-kawasan tu. Okey, aku urangkan sikit. Perkakas tu ialah meja persediaan, meja prosesan dan peralatan. Itulah perkakas-perkakas yang dipanggil yang perlu dicuci oleh pekerja-pekerja kita untuk memastikan tempat kita bersih dan selamat. Okey. Dan satu lagi, 11 meja itu ialah lantai kawasan pemeriksaan. Inilah perkakas dan kawasan yang you all kena ambil betul-betul perhatian supaya kita dapat mencuci cara bersih dan selamat, dan juga produk-produk kita dapat dikeluarkan dengan bersih dan selamat tanpa pencemaran silang daripada perkakas atau perkakas yang kotor ataupun tempat kita yang kotor. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula soalan tadi, bagaimana mencucinya pula? Kita tahu dah ada kawasan nak cuci, ada tempat nak cuci, ada perkakas nak cuci, tapi macam mana cuci dah? Lain barang lain cucian dia. Okey. Yang ini pula pecahkan kepada prosedur. Nombor 2 ni prosedur. Tadi apa nak cuci, sekarang ni prosedur. Dah tahu barang nak cuci apa, dekat mana semua. Sekarang prosedur pencucian. You all kena ada prosedur pencucian. Semua barang kena ada SOP, prosedur kena ada. Okey. Yang prosedur pun angka pecahkan kepada 2 tadi, iaitu perkakas dan juga tempat. Untuk perkakas iaitu meja, penjadian prosesan dan peralatan pula. Cara prosedur dia, buang sampah dan kotoran fizikal, basuh dengan air, gosok dengan pemberus, bilas dan sanitasi. Inilah langkah-langkah you kena buat dekat meja penyediaan, pemrosesan dan peralatan. Semua peralatan prosedur dia. Untuk lantai pula, untuk lantai prosesan pula, sapu semua sampah dengan penyapu. Gunakan pengaut sampah, jangan tak guna sampah. Okey, nanti you hanya sapu sampai ke tempat bersih pun you sapu jadi kotor, akan pergi tempat yang bersih. Dan last sekali, buang sampah dalam tong sampah, jangan sampah dibuang merata-rata. Jadi itu pasal peralatan-peralatan dekat tempat kita bersih tu mesti lengkap, dan juga peralatan kilang kita mesti lengkap. Itu yang pertama tadi, kita kena sediakan peralatan yang lengkap selengkap-lengkapnya. Okey. Yang ketiga pula, bila kena cuci. Kita dah tahu tadi tempat nak cuci dekat mana. Yang kedua, prosedur nak cuci. Yang ketiga, bila kena cuci. Yang ini yang pergi kekerapan mencuci. Kuraikan kekerapan cuci. Untuk peralatan meja prosesan, kena cuci selepas kerja pemprosesan. Setiap kali selepas kerja prosesan, kena cuci. Begitu juga sebelum hendak memula operasi. Setiap kali operasi, kena cuci. Hanya lakukan sanitasi jika ia bersih. Ni pembersihan untuk sanitasi ni, kalau dia kotor jangan sanitasi. Sanitasi ni bunuh kuman, bukannya buang kotor. Jadi untuk sanitasi you all kena bersihkan dulu, baru sanitasi tempat tu kalau perlu. Okey. Untuk lantai pula, kawasan prosesan, kena kerap mencuci dia masa bila? Selepas selesai operasi, ataupun setiap 2 jam jika banyak mengeluarkan sisa-sisa. Maknanya pemrosesan atau kilang tuan-tuan dan perempuan tu banyak mengeluarkan sisa-sisa masa. Setiap 2 jam you kena buang. Bergantung kepada you punya prosesan ni, bergantung. Boleh buat 3 jam sekali ke sejam ke, bergantung tuan dan perempuan. Tapi kena ingat, selepas selesai operasi kena sapu lantai kita. Okey, ini kekerapan dia. Siapa pula perlu cuci? Dah tahu dekat mana nak cuci, macam nak cuci, berapa kerap kena cuci, semua sekali. Kita tengok siapa perlu mencuci pula. Yang ini tanggungjawab. Kita semua pekerja ada task dia, ada SOP, ada tanggungjawab dia. Jadi kita kena bagi tanggungjawab kepada pekerja kita untuk mencuci. Okey. Untuk meja penulisan dan juga peralatan, semua kaki tangan pekerja pengeluaran adalah bertanggungjawab untuk mencuci mengikut garis panduan yang kita dah keluarkan. Semua kaki tangan dan pekerja pengeluaran. Untuk lantai dan kawasan pemeriksaan sama juga. Bermakna tanggungjawab mencuci sama ada di lantai
ataupun untuk peralatan dan juga meja penyediaan atau meja pemprosesan adalah tanggungjawab semua pekerja pengeluaran. Semua punya pengeluaran bertanggungjawab untuk memastikan tempat kita bersih dan tahu macam mana buat pencucian. Okay. Yang kelima, apa parameter pertimbangan? Yang ini angka pendekkan kepada pemantauan. Macam mana kita pantau supaya pencucian kita tu selamat dan bagus semua sekali. Okey. Jadi untuk pemantauan ni, untuk meja penyediaan dan juga peralatan, kandungan konsentrasi deterjen dan sanitizer jual kena ada SOP. Macam mana nak bancuh sanitizer, macam mana sabun deterjen semua sekali. Pastikan dipatuhi SOP kena ada. Macam mana nak patuhi kalau SOP tak ada. Semua syarikat kena buat SOP pembancuan dia punya alat kimia ataupun alat sanitizer atau deterjen. Ia kena ada. Uncle masa kesihatan dulu selalu orang komplain bawa produk rasa sabun. Pasal orang tidak pernah baca instruction dekat sabun tu. Dekat bekas sabun tu tak baca pun, dia pakai bantai je. Jadi sekarang ni bacalah dan ikutlah SOP atau garis panduan untuk bancuan atau penggunaan dia. Gunakan sumber lain jika disediakan, jika ada, maknanya kadang-kadang syarikat tu menyediakan sumber lain semua yang insya-Allah kita pakailah barang semua sekali. Okey. Dan untuk lantai dan kawasan perusahaan pula, penyelia kena memeriksa kebersihan lantai. Itu kena belajar juga, ada SOP dia untuk penyelia macam tahu lantai tu bersih. Peralatan pencucian mencukupi dan disediakan, maknanya tugas penyedia memastikan peralatan tadi mencukupi dan disediakan dan dapat mematuhi atau dapat memenuhi kehendak kita macam cucian yang kita perlukan. Tahap mana kita perlukan pencucian dijalankan. Jadi penyelia kena ada barang semua, SOP kena ada barang ni. Kalau tak ada, kita tak boleh pantau nanti. Okey? Semua orang pakai bantai buat je, tak siapa yang selia barang tu. Yang keenam, bukannya list ni tapi ada boleh tambah lagi, tapi aku bagi 6 saja hari ni. Apa penentu keberkesanan? Yang ini tunjuk kepada pengesahan. Macam mana usahakan bahawa pencucian itu telah dilakukan sempurna ataupun tidak. Okey. Jadi untuk peralatan dan juga meja prosesan, pengesahan cara fizikal, cara virtual paling mudah. Jadi yang kebawa kepada sebagai orang Islam, ramai orang Islam yang mendengar cerita hari ini, kita orang Islam dah diarahkan untuk bersih dan suci 3 barang kita kena tengok, iaitu warna, bau, rasa. Jadi gunakanlah fizikal kita yang Allah Ta'ala bagi ni, ya. You bukan saja bagi bersih dan suci. Okey, warna, bau, rasa, tengoklah. Maknanya kalau meja tu berwarna stainless steel, apa warna merah, kuning, hijau, bukan warna stainless steel, you kena hilangkan sampai warna dia back kepada warna stainless steel. Bau, selagi ada bau-bau kita punya bahan mentah ke, bau dah siap ke, bau proses tu, you kena buang sampai hilang baunya. Rasa pula, jangan pakai lidah, you jilat semua sekali nanti. Rasa, contoh dia permukaan tu licin, kesat disebabkan oleh bahan prosesan ataupun bahan-bahan mentah tadi, kita buang kesat tu sampai licin balik. Ada peralatan untuk menguji dia melalui ETP ataupun kalau you kilang yang dah maju semua, dia ada swab test nak tengok bakteria dalam tu datang meja kita. Itu ada. Ikutlah besok perkembangan yang ada. Untuk lantai kawasan perusahaan pula, pengesahan cara fizikal juga yang tadi juga ingat, cara mudah semualah. InsyaAllah boleh buat ni. Jadi aku nilai balik, kita dah pergi dah persoalan yang timbul ni dan kita jawab soalan ni. Aku harap semua penyelia dan pengendali makanan dan juga operator-operator pengeluar produk makanan di kilang-kilang mana sekalipun, ingatlah kepada 6 persoalan timbul ni. Kalau you boleh jawab 6 persoalan ni, insya-Allah pencucian you akan lebih sempurna dan lebih teratur dan juga dapat mematuhi kehendak-kehendak yang tentukan oleh kita punya Kementerian Kesihatan ataupun mana-mana agensi yang lain. Okey. Sekarang sampai sini you dah faham dah macam mana supaya kita dapat kita punya kerja pencucian tu berjalan dengan lancar dan juga tersusun rapi serta mengikut SOP dan juga kehendak yang kita perlukan dan dirancang semua. Macam mana lagi kita nak tahu pula
keberkesanan basuhan tu. Apakah faktor lain yang boleh mempengaruhi kerja-kerja cucian kita? Okay, aku tambah sikit hari ni, okey. Ini tambahan ke hari ni, apa faktor lain yang mempengaruhi kerja-kerja cucian kita tu? 30% faktor sama ada kita punya cucian tu berkesan tak berkesan adalah bahan pencucian atau bancuan yang betul. Kita bilang tadi, bancuan kena ada. SOP pembancuan kena ada. Macam mana nak bancuh, berapa lama nak bancuh, macam mana kena pakai blender ke tidak, semua sekali kena patuhi dia punya syarat-syarat bancuan. Kalau tidak besok kita guna pencuci tapi dia tidak berkesan juga. Pasal apa? Bancuan kita silap, sama terlebih atau terkurang. Okey. 20% cara pencucian. Sama ada you pakai berus ke, pakai mop semuanya. Kalau you pakai berus, yang diberus kuat-kuat, insya-Allah cara pencucian itu akan lebih berkesan lagi. Kalau you hanya lap saja. Jadi cara pencucian juga memastikan bahawa cucian kita berkesan atau tidak. 20% pula kepada jenis permukaan yang kita cuci tu. Contohnya kalau permukaan dia macam kita punya meja stainless steel tu licin, insya-Allah akan lebih sempurna cucian dia kalau meja kita tu meja banyak menggotoh. Itu sebabnya kebanyakan ataupun memang untuk dapatkan sijil GMP, HACCP semua sekali, kita punya meja, alat pencuci, dinding semua kena licin, tidak boleh menggotoh. Pasal apa? Senang dicuci. Kalau menggotoh memang susah cuci, dan abuk-abuk kotor-kotor senang melekat dan susah nak keluar. Okey, alat permukaan rosak. 50% masa. Masa ni ada dua jenis sebenarnya. Masa yang pertama ni, berapa lama kita mencuci tu. Lagi lama kita mencuci, lagi faham ni? Dan masa juga ditentukan bila kita mencuci tu. Sama ada selepas proses atau barang tu dah kering, dah lama sampai 4-5 jam baru kita cuci, barang dah melekat dekat meja tu, memang susah cuci. Pasal barang tu dah kering semua sekali. Jadi masa ada dua ya. Berapa lama mencuci dan bila you mencuci tu. Itu menentukan faktor sama ada cucian tu berkesan tak berkesan. 50% daripada sini. Dan 50% lagi pada suhu. Suhu sebenarnya dia mengembangkan kotor-kotor kita tu. Jadi bila barang kotor-kotor dah kembang sebabkan suhu tadi, maka kotor-kotor tu senang keluar daripada melekat. Kalau tidak, dia akan melekat pada produk-produk yang kita cuci tu. Jadi inilah dia sebahagian daripada faktor-faktor atau perkara-perkara yang kena jawab dan kena faham segala semasa menjalankan pencucian. Angka harap slide Uncle yang mudah ni dapat beri kefahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan kalau ingin memberi faedah kepada tuan-tuan dan puan-puan, Angka harap tuan-tuan dan puan-puan dapatlah subscribe video Uncle ni, dan insya-Allah akan keluar video satu lagi besok. Kemungkinan tajuk dia Pak Satim. Itu pasal pencucian juga, Pak Satim. Macam mana cuci menentukan bahawa kuman tidak membiak. Pak Satim. Dulu Uncle pernah mengajar you all, siapa pernah mengajar Uncle, iaitu Maksum. Sekarang ni Maksum dengan Pak Satim ni akan berlawan. Tengok siapa akan menang. Okey? Jadi dengan itu Uncle doakan semua orang berjaya dan juga perniagaan yang ceburi, dan berjumpa Uncle di siri video Uncle yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.